Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam warga Malaysia sihat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa serta telah menyentuh isu-isu serta persoalan berkaitan Kementerian Kesihatan. Saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang dibawa oleh ahli-ahli parlimen secara satu persatu supaya kita tidak ketinggalan apa-apa soalan yang ditanya. Pada ahli parlimen Jempol bertanyakan tentang penggunaan cannabis dan ketum dan kajian klinikal. Kajian ke atas daun ketum masih berada di peringkat pra-klinikal dan meliputi kajian pengenalpastian kandungan bahan kimia, kajian keselamatan dan kajian keberkesanan. Sebanyak 6 kajian praklinikal pernah dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perubatan. Senarai kajian adalah seperti berikut. Kajian pengenalpastian kandungan bahan kimia bagi penyediaan ekstrak terpiawai dengan mitraginin, satu komponen unik dalam ketum sebagai penanda aras kimia. Keduanya, kajian keselamatan yang melindungi kajian acute toxicity dengan izin, cytotoxicity dan mutagenicity menentukan sama ada ekstrak boleh menyebabkan perubahan mutlak material genetik di dalam sel. Kajian-kajian ini menunjukkan bahawa ekstrak daun ketum adalah selamat bagi penggunaan dalam jangka masa pendek. Dan ketiganya, kajian keberkesanan mendapat ekstrak ketum mempunyai kesan sebagai anti-malaria, membunuh parasit malaria, dan anti-mutagenik atau mencegah sel dari mengalami perubahan material genetik yang boleh menjadi punca penyakit kanser. Keduanya, di samping itu, sebagai sebuah monograf bahan mentah bagi pengecaman daun ketum telah disediakan oleh pihak jawatankuasa monograf Herbal Malaysia dan boleh diakses di laman web Global Information Hub on Integrated Medicine dengan izin. Data praklinikal sedia ada masih belum mencukupi bagi membolehkan formulasi ekstrak ketum memasuki fasa kajian klinikal. Beberapa kajian keselamatan bagi penggunaan jangka masa panjang perlu dilakukan. Masalah utama yang dihadapi adalah mendapatkan bahan mentah yang tetap dari pihak pembekal. Kajian ke atas ketum memerlukan bahan mentah yang mencukupi daripada sumber yang stabil bagi menghasilkan ekstrak terpiawai yang mempunyai kandungan yang serupa bagi kesemua kajian praklinikal. Kesinambungan penghasilan ekstrak terpiawai dari bahan mentah ketum yang bersesuaian bagi kajian praklinikal dan klinikal adalah penting bagi menghasilkan produk ketum yang bernilai tinggi. Bagi marijuana pula, tiada kajian makmal yang sedang atau pernah dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Satu kajian scoping review dengan izin ke atas hemp pernah dijalankan oleh pihak IMR dan satu jurnal telah diterbitkan iaitu dengan izin Cannabis Sativas Pharmacological Properties and Health Effects, a scoping review of current evidence. Berhubung cannabis pula, cannabis dan hasilnya seperti cannabis resin, ekstrak atau tincture cannabis merupakan dadah berbahaya dan racun yang tertakluk kepada Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Sekiranya melibatkan keluaran yang mengandung cannabis untuk digunakan bagi tujuan pengubatan manusia dan haiwan, ianya juga tertakluk kepada peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 yang dibuat di bawah Akta Jualan Dadah Berbahaya. Akta-akta ini dan peraturan-peraturan ini memperuntukkan kawalan ke atas semua aktiviti yang bersangkutan dengan cannabis dan hasilnya yang merangkumi penanaman, pengimportan, pengeksportan, pemilikan, penyimpanan, penjualan dan pembekalan. Di samping itu, cannabis dan hasilnya turut tertakluk kepada kawalan di bawah Konvensyen Antarabangsa iaitu Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan Convention on Psychotropic Substances 1971 yang mana Malaysia merupakan ahli.
Justru itu semua aktiviti yang bersangkutan dengan cannabis dan hasilnya Speaker. perlu mematuhi keperluan di bawah konvensyen ini. Speaker Bagan Serai, mohon pertanyaan sedikit. Siapa dia? Tasik Lugo. Speaker, tadi saya mendengar dengan teliti penjelasan daripada Timbalan Menteri berkenaan dengan cannabis. So sekarang ini telah pun dikenapasti salah satu daripada spesies cannabis ini ialah hemp. Tetapi hemp mempunyai ciri-ciri biologi yang tidak sama dengan cannabis. Dan hemp ini dikatakan selamat untuk digunakan terutama sekali dalam bidang perubatan. Dan negara Thailand, United States of America dan sebagainya telah pun mula menggunakan dan mengeluarkan serta menanam cannabis jenis hemp ini. Jadi apakah kerajaan Malaysia bersedia untuk mencuburi bidang penanaman cannabis yang dikatakan tidak memabukkan dari segi fizikalnya, dan adakah kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan bersedia untuk menilai, mengkaji dan melihat kepada perubahan beberapa akta yang menyekat kepada pelaksanaan satu industri perubatan yang berasaskan kepada hemp ini, termasuklah Akta Racun Negara, Akta Dadah Berbahaya dan sebagainya. Adakah kajian dari sudut perundangan juga telah dibuat selain daripada kajian-kajian yang bersifat biologi kepada jenis tanaman cannabis dan hemp ini? Terima kasih. Tadi soalan jempol. Jadi tadi mungkin saya tak dapat sepenuhnya. Saya nak tanya tadi, adakah ketum ni yang dia cakap tadi tu, Menteri sebut tadi, telah pun ada kajian. Jadi sejauh manakah tempoh tersebut ataupun ada ditubuhkan satu institusi yang khas untuk mengkaji, kerana dalam keadaan sekarang ini keseluruhan malah di kampung telah pun menanam ketum. Menanam ketum ni tak salah, menggunakan tu adalah salah di bawah Akta Racun. Jadi sejauh mana kajian ini dan bila dia akan dapat dilaksanakan dengan kadar segera, kerana Thailand. Hari ini saya dengar di sepadan ni ekspor ketum di Thailand. Jadi menunjukkan permintaan tinggi. Jadi produk ini mungkin baik kalau dibuat secara terkawal, ianya memberikan pendapatan yang lebih kepada petani-petani yang di luar bandar. Apa komen Menteri? Terima kasih Pak Lugo dengan jempol sekali lagi bertanya. Seperti yang kita tahu, dua perkara ini memang hangat diperbincangkan, didebatkan dah banyak tahun dah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kajian-kajian yang tidak mencukupi dan memerlukan kajian-kajian lanjut. Kita bukanlah kata nak menyekat. Kalau benda tu baik, memang kita nak buat. Tetapi dua perkara ni memang terikat dengan akta yang kita sebut tadi, akta racun dan sebagainya, yang mana usaha-usaha untuk menyimpan dan sebagainya itu tidak dibenarkan. Jadi pada ketika ini memang kita kena ikut akta dan undang-undang. Tetapi masa akan datang, saya percaya kerajaan akan meneruskan kajian-kajian dan melihat kepada dapatan kajian itu, dan insya-Allah kalau kata benda tu mendatangkan lebih kebaikan dan kita boleh buat pindaan undang-undang dan sebagainya supaya kita dapat menggunakan dan kita dapat pendapatannya lebih. Jadi inilah kerajaan punya pendapat lah pada ketika ini. Saya habiskan sikit lagi, sehubungan dengan itu, apa-apa aktiviti yang bersangkut dengan mitra jinin dan cannabis merangkumi kajian atau penyelidikan yang dijalankan oleh mana-mana pihak mematuhi undang-undang yang berkuat kuasa. Akta Racun 1952 dan peraturan-peraturan 1999 bagi mitra jinin, manakala Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952 serta peraturan-peraturannya bagi cannabis. Sekiranya melibatkan keluaran yang mengandungi mitra jinin atau cannabis untuk digunakan bagi tujuan pengubatan manusia dan haiwan, ia juga tertakluk kepada peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 yang dibuat di bawah Akta Jualan Dadah 1952. Jempol bertanya lagi tentang pakar perubatan. Pakar perubatan dalam perkhidmatan awam. Sehingga, yang berhormat Jempol, sehingga 30 September 2021, jumlah pakar perubatan adalah seramai 6,066 orang, iaitu 6,042 orang pakar perubatan tetap dan 24 orang pakar perubatan kontrak.
Bagi menarik minat pakar perubatan untuk kekal berkhidmat di KKM, inisiatif yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertamanya, mempertimbangkan kenaikan pangkat pakar perubatan dalam tempoh 9 tahun ke grade 54. Menambahkan kaedah kenaikan pangkat pakar perubatan dengan memperkenalkan grade lapisan pakar perubatan UD 56 mulai 1 Januari 2017 dengan penambahan jumlah emolumen sebanyak 2,000 sebulan. Ringgit. Ketiganya, dari aspek saraan, pakej yang ditawarkan kepada pakar perubatan adalah menarik. Faedah yang diberikan bukan saja bersifat monetary, malah tawaran juga diberikan dalam bentuk bukan monetary. Jumlah gaji dan elong tetap yang diterima oleh pakar perubatan grade UD 53, 54 dan UD 56, 55 adalah di antara 11 hingga 21 ribu sebulan. Manakala pakar perubatan di grade kanan yang lebih tinggi pula boleh menerima antara 16 hingga 37 ribu ringgit sebulan. Antara faedah yang boleh dinikmati oleh pakar perubatan adalah seperti berikut. Faedah. Bayaran insentif pakar yang ditambah baik daripada lingkungan RM1,400 hingga RM2,400 kepada lingkungan RM1,900 kepada RM3,001 mulai 1 Januari 2009. Peningkatannya adalah sebanyak RM500 hingga RM700. Keduanya, memberi bayaran allowance kerja luar waktu bekerja, on call. Bagi pakar perubatan, RM230 pada hari bekerja dan RM250 pada hari cuti mingguan atau cuti am. Ketiganya, memberi bayaran insentif pendapatan pakar perubatan atau pergigian kepada pakar perubatan yang bertugas di fasiliti kesihatan di Sabah dan Sarawak. Kadar bayaran adalah dalam lingkungan RM500 hingga RM2,000 bagi kawasan bandar dan lingkungan RM1,000 hingga RM2,500 bagi kawasan luar bandar. Keempat, membenarkan pakar perubatan membuat lokum di hospital swasta tertakluk pada syarat-syarat tertentu. Kelimanya, pegawai perubatan pakar yang melakukan kes-kes pembedahan pada hari cuti umum untuk mengurangkan masa menunggu bagi kes-kes pembedahan elektif akan diberi bayaran insentif khas pada kadar RM200 sejam. Keenamnya, melaksanakan full paying patient FPP dengan izin di hospital KKM sebagai sumber pendapatan tambahan kepada pakar perubatan. Ketujuh, memberi peluang kepada pakar perubatan melanjutkan pelajaran dalam bidang sub-kepakaran. Bagi meningkatkan jumlah pakar perubatan, lebih 1,300 slot pengajian kepakaran telah disediakan di Universiti Awam. Selain itu, peruntukan sebanyak RM100 juta juga diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 bagi maksud membiayai pengajian kepakaran untuk 3,000 pegawai kontrak, pegawai perubatan kontrak dan pergigian. So, ini Ketua. Mohon Ya. Terima kasih Pengurusi, terima kasih Timbalan Menteri. Masalah pakar perubatan khususnya, saya lakukan usaha dalam full paying patient dan akan merupakan satu cara retention yang agak berjaya. Cuma masalah sekarang, apabila masalah doktor kontrak tidak diselesaikan, ini bermakna on stream untuk latihan pakar akan terjejas. Walaupun diberikan 4 tahun untuk lantikan kontrak, ini memang tidak mencukupi untuk latihan pakar di dalam sistem yang sedia ada, khususnya khusus master dan sebagainya. Jadi apakah cadangan daripada kementerian untuk selesaikan supaya bekalan pakar ini akan mencukupi untuk Kementerian Kesihatan? Sekian. Menteri, saya ambil kesempatan daripada nasihat pengerusi berkenaan dengan perkara ini juga. Saya telah membangkitkan juga rasional tentang perlantikan penasihat-penasihat khas dan juga duta-duta ke luar negara, di mana kerajaan dilihat membazirkan wang yang begitu banyak di dalam melantik penasihat-penasihat kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, duta-duta khas ke sana dan ke sini. Kenapakah tidak kerajaan melihat kepada nasib doktor-doktor kontrak? Dalam perbahasan saya telah membangkitkan isu-isu berkenaan dengan masa depan yang tidak menentu kepada mereka. So, rayuan saya kepada Timbalan Menteri adalah untuk kita nasihatkan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya kurangkan pelantikan penasihat-penasihat, duta-duta ke sana dan ke sini dan memberi perhatian terutamanya kepada bidang kesihatan di mana ada ramai doktor yang sedang berkhidmat untuk masa depan negara kita, untuk rakyat kita. Terima kasih.
Menteri sekejap. Speaker boleh Menteri, saya tanyalah, oleh kerana saya faham sekarang kerajaan mungkin kekurangan wang dan dalam jawapan pada pihak Menteri Kesihatan tentang Hospital Putrajaya, Cyberjaya, pihak kerajaan mengatakan akan cuba membuat operasi Hospital Cyberjaya secara kerjasama awam dan swasta. Tapi saya dipahamkan, Menteri, sekarang ini ada lebih kurang 9,619 orang telah buat satu petition membantah. Saya tanya, adakah kalau katakan kerajaan nak buat juga sistem hybrid ni, saya minta kalau boleh kerajaan pastikan kos perubatan kepada masyarakat B40 ini, masyarakat ini terus kekal rendah. Boleh tak kerajaan memastikan benda itu boleh berlaku? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat yang bertanya. Keluar sikit pada butiran ni pun ada juga kan. Tapi kalau saya nak sebut tentang masalah doktor kontrak. Ini masalah yang telah terjadi ya. Kita tahu lambakan doktor-doktor yang datang itu sebab ada doktor kontrak. Kalau saya boleh bermula daripada awal lagi, masa dulu-dulu, masa diberikan doktor kontrak, saya dapati banyak doktor seronok. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa tunggu dekat setahun. Ada yang tunggu setahun lebih untuk dapat masuk, tapi sebab tak ada tempat. Bila dilaksanakan, ini jadi doktor-doktor ni tak payah menunggu begitu lama dan masuk. Tetapi apabila sampai habis tempoh kontrak itu, maka timbullah perkara ini. Kerajaan tidak duduk diam. KKM bukan duduk diam tentang perkara ini. Dan kerajaan kita telah nyatakan beberapa kali dalam jawapan bahawa kita teruburkan jawatan kuasa khas dan sebagainya. Dan kita akan adakan perbincangan. Kita dah ada perbincangan, ada dialog dan ada bengkel yang kita lakukan dan bergerak ke depan kita akan adakan perbincangan dengan JPA, dengan Kementerian Keuangan tentang perkara-perkara berkaitan dengan Akta Perubatan 1991 dan Akta Pergigian supaya perkara-perkara itu dapat dipermudahkan supaya mereka dapat meneruskan kerjaya dengan lebih baik. Ini perkara-perkara yang akan dibuat. Dan kita sedang berfikir bagaimana kita dapat buat pindaan pada Akta Pencen umpamanya supaya kita dapat masukkan anak-anak muda, doktor-doktor ini ke dalam sistem permanent yang tetap yang kita nak ni. Jadi ini kita sedang usahakan. Kita belum dapat lagi insya-Allah dan kita akan terus berusaha supaya apa yang kita katakan tadi nasib doktor-doktor masa akan depan ni kita terjamin. Kita tak akan buat perkara-perkara yang menyebabkan nasib mereka tidak terjamin. Ini sudah pasti. Saya percaya contohnya Gopeng sendiri tahu sebab perkara ni telah berlanjutan. Daripada semasa Gopeng jadi Timbalan Menteri, benda ni telah dibincangkan dan telah ada movement forward. Jadi ini yang kita harapkan beberapa perkara yang akan berlaku tidak lama lagi untuk memberi kebaikan kepada cabaran doktor kontrak ini. Menteri, cuma saya nak menegur sedikit. Jangan gunakan istilah lambakan kerana ramai daripada murid-murid kita yang mahu menjadi doktor untuk berkhidmat kepada negara dan rakyat kita. Jadi saya mintalah kalau boleh kita perhalusi perkara ini dan kalau kita ingin memberi khidmat ataupun nasihat kepada yang bakal menjadi doktor, mungkin perkara itu boleh dinasihatkan kepada mereka dengan cara memberi kaunseling dan sebagainya ketika mereka ini mahu mengambil jurusan-jurusan tertentu. Bukan selepas mereka mendapat ijazah dan keluar daripada universiti baru kita tiba-tiba mengenakan syarat-syarat dan sebagainya. Tak apa. Terima kasih Haji Lutung. Saya dapat memahami kegelisahan, kerisauan dan keprihatinan Haji Lutung. Itu juga yang ada pada diri saya. Sebab apa kita ada ramai di antara kita, anak-anak kita pun doktor. Kita memahami perkara ini. Bukanlah tujuan saya kata lambakan macam tu, tapi perkara yang jadi dulu 3,000 setahun. Hari ini kita tahu selepas 2016 dia jadi 4,000, 5,000 dan banyak. Sebab apa ada doktor-doktor muda yang pulang daripada luar negara sebagainya. Jadi daripada universiti-universiti di luar negara yang diiktiraf pun dan ramai dan kita tidak mampu pada ketika itu untuk mengambil kerana perjawatan yang tak cukup. Dan juga dasar kawalan saiz yang diwujudkan pada 2016 itu. Jadi saya tak payahlah ulang perkara itu lagi. Tetapi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada doktor-doktor walaupun pada ketika ini masih kontrak lagi tetapi telah banyak berjasa kepada negara terutama dalam masa COVID ini. Kita tidak pernah mensia-siakan sesiapa. Kita bagi bantuan dan sebagainya dan kita sentiasa fikir bagaimana kita supaya dia dapat menyambung kerjanya.
dan satu hari nanti dapat jawatan cantik. Okey, Menteri, Jadi saya Menteri, harap Menteri. Julutong happy Sorry, lah Menteri. dengan soalan tu. Menteri. Jadi saya boleh Sikit saya dah. teruskan? Menteri, Tadi- sikit boleh Menteri, saya bagi teruskan saya atau- tanya saja, bukan soalan yang Menteri Doktor jawab kontrak. tadi. Saya minta saja jasa baik Menteri. Saya faham Doktor kontrak. yang kita buat semua kajian-kajian dan sebagainya. Tetapi apa time frame-nya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk selesaikan masalah ini? You cannot have an open verdict. You have to have a time frame. Sebab budak-budak anak-anak kita ni tiap-tiap tahun keluar sebagai doktor. So alasan-alasan yang diberi oleh kementerian kita boleh terima, tak ada masalah. Tetapi I need a solution and we need a solution. So apakah time plan dia yang ada? Ini semua kedudukan ini semua dengan kewangan saja. So I hope that you understand apa yang kita minta ini. So kalau ada time frame di mana boleh selesaikan masalah, saya minta jawapan dari sikit lagi. Saya tambah sikit. Ni Tambah. jawapan jempol tadi tu. 948 pakar perubatan meletak jawatan pada tarikh pada sejak 2016 sampai 2021. Apa puncanya? Pakar ini meletak jawatan. Dan yang keduanya, doktor pakar kurang di kawasan luar bandar, hospital luar bandar. Apa tindakan? Jadi ini proses yang perlu dibuat bila ianya akan diselesaikan. Mohon Menteri jawab. Kalau dia tak ada jawapan, bertulis pun tak apa. Terima Menteri, saya mohon Menteri juga bincang dengan Menteri Pengajian Tinggi yang mengatakan bahawa medical graduate sekarang untuk IPTA, IPTS tempatan dengan 3,000 setahun tidak cukup, mahu tingkat lagi sehingga 4,000 setahun. Jadi kalau sekarang kita tidak dapat absorb yang sedia ada, bagaimana apabila kita meningkatkan lagi medical graduate? Jadi sepatutnya Kementerian Kesihatan harus bincang dengan Kementerian Pengajian Tinggi supaya masalah supply side itu diselesaikan. Sekian. Terima kasih atas soalan-soalan perbincangan yang yang banyak ni. Macam saya kata tadi, saya faham daripada YB dari mana ni? YB Xavier daripada mana? Hulu Langat. Ini bukan masalah time. Kita dah ada perbincangan yang terus menerus sebenarnya. Sekali kita ada. Baru ni kita buat bengkel, kita bincang bagaimana kita nak menyelesaikan perkara ini. Itu saya sebut tadi dan saya dah nyatakan tindakan-tindakan kerajaan supaya kita jangan kehilangan doktor pakar dan tindakan kerajaan supaya doktor pakar sudi dan sanggup buat pengorbanan untuk pergi ke luar bandar. Dan sekarang kita ada hospital cluster dan sebagainya. Dan kepada anak-anak kita, doktor-doktor kontrak ni, kita sedang berfikir macam mana cara untuk mendapatkan mereka kembali ke dalam sistem yang tetap. Dengan adalah syarat-syaratnya dan pindahan-pindahannya, saya telah nyatakan bahawa kita ada pindahan-pindahan yang kita nak buat, perbincangan. Dan saya setuju dengan Gopeng tadi, YB Gopeng, yang kita perlu ada perbincangan dengan KPT, saya lebih lanjut tentang perkara-perkara yang akan kita bawa ke depan. Terima kasih. Tan Sri Musi, saya merujuk pada soalan daripada Kuala Selangor iaitu tentang pembelian antiviral yang agak besar daripada Merck. Sebagaimana yang berhormat sedia maklum, KKM telah mengumumkan akan membeli ubat antiviral Molnupiravir keluaran syarikat Merck Sharp & Dohme MSD. Cadangan pembelian tersebut adalah kerana pada masa itu hanya ubat Molnupiravir sahaja yang telah diumumkan oleh UK Medicines and Healthcare Products dengan izin Regulatory Agencies ataupun MHRA sebagai ubat antiviral khusus untuk rawatan proses memutamatkan perjanjian sebenar dengan syarikat MSD. Walau bagaimanapun dengan perkembangan terkini apabila syarikat AstraZeneca dan Pfizer telah mengeluarkan ubat khusus untuk rawatan COVID-19, KKM akan menyelaraskan semula keperluan pembelian tersebut dan menyesuaikan semula pembelian ubat-ubatan bagi rawatan sakit COVID mengikut jumlah peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan iaitu sebanyak 172 juta ringgit. Kuala Selangor, yang berhormat Kuala Selangor ada bertanya tentang emolumen kaki tangan kontrak 2 bilion untuk sektor bidang apa. Sebenarnya peruntukan sebanyak 2 bilion di bawah 2 bilion ringgit di bawah program khusus adalah bertujuan untuk meneruskan pelantikan secara kontrak lebih 49,000 pegawai di KKM berangkumi skim perkhidmatan berikut.
Yang pertamanya pegawai perubatan, pegawai pergigian dan farmasi. Yang keduanya anggota sains, kesihatan bersekutu dan paramedik. Dan yang ketiganya kaunselor yang diambil secara pembelian perkhidmatan ataupun contract of service. Pelantikan ini bagi memenuhi keperluan perkhidmatan antara sektor perubatan dan juga kesihatan awam. Tan Sri Pengerusi, saya merujuk kepada soalan daripada Yang Berhormat Tebrau. Timbalan Menteri, saya bertanya tentang perkara-perkara yang lain yang tadi itu jawapan sangat baik saya dengar sebentar tadi. Ya, pembelian antiviral drug itu jangan hanya dilonggokkan ataupun hanya atas molnupiravir saja daripada Merck, ya. Itu sangat baik polisi yang seperti itu. Namun persoalan saya yang saya bangkitkan adalah peruntukan kepada 022600 itu, perubatan respiratory itu, atau di mana pun, ya, persoalan long COVID itu sangat penting. Jangan tinggalkan soalan itu sebab itu adalah sangat penting. Kalau kita ambil NHS UK, mereka membina 80 klinik untuk tangani persoalan long COVID, ya. Dan long COVID ini bukan saja satu yang bersifat respiratory medicine, tetapi semuanya cardiovascular, termasuk juga mental health, ya, dementia kalau orang tua dan anak-anak, there is a cognitive impairment juga, ya. Jadi saya nak perkara ini dijawab juga begitu. Boleh Timbalan Menteri? Yang lain tadi saya terima atas penjelasan-penjelasan yang dibuat. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Selangor. Saya juga setuju bahawa soalan itu soalan yang penting untuk dijawab sebenarnya. Tapi secara detailnya saya tidak ada di sini dan saya bersedia untuk memberikan jawapan secara bertulis kepada Kuala Selangor nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih Kuala Selangor. Jadi saya teruskan Tan Sri Pengerusi. Ini tentang soalan tentang sistem skim PKB40 dan juga MHTC. Kerajaan telah melaksanakan skim peduli kesihatan untuk Maaf Timbalan Menteri, soalan saya minta kalau jawapan pada persoalan kejuruteraan dan kawal selia, ya, tentang radiation services itu juga penting. Kekurangan penurunan 100 juta itu satu yang sangat merunsingkan, ya. Itu kalau boleh saya minta penjelasan dibuat, ya. Terima kasih Timbalan Menteri. Ya, Yang Berhormat, saya akan masukkan sekali soalan itu. Saya teruskan dengan skim peduli kesihatan ini atau PKB40 yang bermula pada 15 April 2019 semasa Yang Berhormat Kuala Selangor menjadi menteri. Tahniah. PKB40 menawarkan 4 manfaat kumpulan B40 dan pasangannya yang menjadi penerima bantuan sara hidup berumur 40 tahun ke atas. Bajet yang diperuntukkan adalah mencukupi bagi menyediakan 4 manfaat kepada penerima sekiranya layak. Untuk manfaat kedua, bantuan alat perubatan terdapat had maksima RM20,000 seumur hidup bagi setiap penerima yang merangkumi 10 alat-alat perubatan. Manakala untuk manfaat keempat iaitu insentif tambang pengangkutan, had maksimum adalah sebanyak RM500 bagi setiap penyakit untuk penerima di Semenanjung dan RM1,000 bagi setiap penyakit untuk penerima di Sabah, Sarawak dan Labuan. Tujuan manfaat ini adalah untuk meringankan beban kos pengangkutan penerima apabila mereka mendapatkan rawatan di hospital. Berkenaan dengan Majlis Pelancongan Kesihatan, kerajaan sedang mempergiatkan lagi usaha pemulihan industri pelancongan kesihatan antarabangsa dengan kadar segera memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan yang selamat dan dipercayai bagi pelancongan kesihatan di rantau Asia Pasifik. Implikasi semasa ini yang dihadapi oleh sektor pelancongan kesihatan adalah penutupan sempadan antarabangsa akibat pandemik COVID-19. Dengan ini, kementerian telah mewujudkan Malaysia Healthcare Travel Industry Blueprint dengan izin 2021-2025 yang menggariskan perancangan 5 tahun bagi memulihkan dan membangun semula industri pelancongan kesihatan negara. Di antara inisiatif-inisiatif utama yang sedang dilaksanakan adalah promosi digital dan penjanamaan secara strategik melalui kempen Experience dengan izin Experience Malaysia Healthcare dan aktiviti-aktiviti atas talian seperti Health Talk, Expo Virtual serta kolaborasi promosi bersama ejen-ejen di negara sasaran. Hasil Pengerusi, penyeraman Malaysia sebagai destinasi rawatan MICH melalui program Cardiology Hub of Asia, Fertility Hub of Asia dengan izin Malaysia Cancer Care Center of Excellence dan Hepatitis C
Usaha ini akan menggalakkan lagi pelaburan swasta, modal insan, infrastruktur dan teknologi dalam bidang-bidang rawatan khusus. Melaksanakan kerangka digital industri pelancongan kesihatan adalah usaha meningkatkan serta memperbaiki pengalaman pelancong kesihatan di sepanjang rantaian penerimaan rawatan mereka di Malaysia. Ini termasuk menggalakkan hospital-hospital untuk mengadaptasi konsultasi dan rawatan secara atas talian. Terima kasih Menteri. Tuan Speaker, tadi dalam perbahasan saya telah bangkit isu berkait dengan kos ubat-ubat kanser dan bagaimana kerajaan harus membentuk satu dana kanser untuk menolong khususnya B40, golongan B40 untuk mengatasi kanser. Apakah rancangan kerajaan untuk membentuk satu dana kanser relief fund? Minta penjelasan. Yang Saya Hormat berusi. boleh ambil lagi Tan Sri 10 tambah minit. lagi 10 minit. Tan Sri Pengerusi, 10 minit dia Yang Hormat boleh. hari ini 22 Yang Berhormat telah Ya. membuat perbahasan dan kita dapati ada soalan yang banyak sebenarnya. Ya. Banyak persoalan dikeluarkan dan saya sudah pasti saya tidak dapat menjawab semua. Saya bagi lagi 10 minit, yang lain tu tulis lah. Ya. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Ya. Menteri Soalan kalau itu- boleh soalan- jawab, adakah Sinovac akan diberikan secara percuma ataupun harga itu dia akan dikawal? Boleh kita, bila kita bangun nak mencelah tu, tunggu menteri benarkan dulu. Sebab banyak sangat yang bangun terus bercakap je, tak elok lah macam tu. Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Yang Berhormat bersabar sikit kan. Soalan Yang Berhormat ni ada jawapan sebenarnya. Tapi kalau saya tak sempat, saya akan bagi secara bertulis. Dan saya akan teruskan mengikut susunan yang ada pada saya. Kat mana tadi? MHTC ya. Melaksanakan program flagship medical tourism hospitals dalam usaha untuk mengenal pasti hospital-hospital ikon swasta yang benar-benar mempunyai komitmen untuk melonjakkan kepakaran dan keunggulan perubatan serta perkhidmatan mereka ke peringkat global. Dan keempatnya, mengkoordinasi program International Retirement Living yang menawarkan pengalaman selesa dan selamat bagi segmen pesara yang kian meningkat di rantau Asia. Limpahan sumbangan ekonomi akan dinikmati oleh sektor perubatan, pelancongan leisure, hartanah dan juga pelaburan. Menteri berkaitan dengan hospital. Padang Serai. Silakan. Tadi tak dapat bahas tapi saya kena ni. Saya juga ingin mohon agar Hospital Kulim dinaikkan taraf ke Hospital Pakar sepenuhnya. Ini kerana ramai pesakit yang terpaksa berulang-alik ke Hospital Al-Usta untuk menerima rawatan pakar. Malahan tambahan ward dialis perlu memandangkan semakin hari ada pertambahan pesakit rawatan dialis di Kulim. Saya mencadangkan agar klinik kesihatan di Karangan Kulim dapat dinaikkan taraf agar beberapa masalah seperti tempat menunggu yang sempit, stor penyimpanan ubat dan rekod pesakit yang terhad, bilik rawatan yang kurang selesa dan tiada tempat parkir kereta yang khas menyebabkan kesesakan lalu lintas kerana terpaksa parkir kereta di bawah jalan raya terutama dapat diatasi. Malahan bangunan baru atau bangunan tambahan juga harus didirikan bagi menampung tambahan penduduk di kawasan tersebut. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Timbalan Menteri. Ini peluang saya kena gunakan. Terima kasih Pengerusi. Terima kasih. Sebab dia Padang Serai kan, dia dekat-dekat dengan Bagan Serai. Jadi saya tak ada ganggu. Tapi saya tak tahu butiran mana yang dia tanya tu. Tapi tak apa, kita tengok yang kita jawab, kita tolong, kita akan bantu bagi jawapan. Yang Berhormat, menjawab soalan Kota Kinabalu, penggunaan ambulans yang tidak sesuai untuk penggunaan jalan raya pedalaman. Untuk maklumat Yang Berhormat, pada tahun 2017, KKM telah pun membekalkan sebanyak 9 buah ambulans dari jenis 4-wheel drive kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah yang sesuai digunakan di jalan-jalan pedalaman Sabah. Jumlah ini akan ditambah lagi mengikut perancangan perolehan ambulans sama ada melalui kaedah pembelian ataupun melalui sewaan ataupun leasing. Jadi ini pun adalah perkara-perkara yang sentiasa dibincangkan di peringkat kementerian sebab penting. Kalau ambulans rosak, jadi orang pun boleh jadi bahaya. Bahaya di merata tempat. Sebenarnya bukan saja di Sabah,
di Sarawak, malah di seluruh Malaysia. Sebab tu kaedah menyediakan ambulans ni sedang dipikirkan secara outsourcing yang lebih baik, seperti mana kita pernah buat baru-baru ni apabila kes memuncak COVID di Greater Klang Valley, kita telah membuat perkara ini dapat menyelesaikan perkara dengan lebih baik. Yang Mungkin Menteri? pada masa akan datang perkara-perkara ni akan diambil tindakan. Saya pun baru balik daripada Sabah baru-baru ni dalam lawatan ke klinik dan juga pusat-pusat vaksin. Saya dapati memang jelaslah di tempat di sana memang perlukan ambulans yang lebih baik. Kalau tidak nanti akan menyebabkan bahaya nyawa pada orang yang di dalam ambulans. Ya, termasuk terima kasih doktor-doktor. Timbalan Menteri, boleh saya cerita? Okey. Silakan. Adakah kerajaan akan mengembalikan perkhidmatan flying doctors yang pakai yang dulu dia sewa helikopter daripada Sabah Air, flying doctors, selain daripada penambahan yang 4-wheel drive lah. Terima kasih. Lebih kepada ambulans. Terima kasih Timbalan Menteri dan Pengerusi. Berkenaan dengan ambulans, kita lihat dari segi perkhidmatan ambulans cuma lebih kurang 1/3 daripada panggilan ambulans itu menepati masa grade 1 call ikut KPI yang ditetapkan. Jadi ini penting sebab ini bermakna 2/3 apabila ada kecemasan. 2/3 daripada panggilan kecemasan itu ambulans tidak dapat sampai masa yang diperlukan untuk selamatkan nyawa. Jadi ada beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan. Antaranya apa yang dilakukan di Hospital Kota Kinabalu misalnya, di mana gunakan GPS dipasang kepada ambulans dan akan mengurangkan masa untuk menunggu, dan mereka yang kendalikan ambulans tahu di mana dekat ambulans yang berkenaan. Jadi kita juga lihat ada banyak ambulans swasta. Jadi apakah rancangan kementerian untuk supaya selaraskan perkhidmatan ambulans di swasta dan di kementerian dan agensi yang lain supaya ada satu sharing of resources, menggunakan pakai misalnya Uberization dan sebagainya supaya kita boleh jump start dari segi meningkatkan mutu perkhidmatan ambulans. Sekian. Terima kasih Sri Pengerusi. Cadangan-cadangan yang baik daripada mantan Timbalan Menteri Yang Berhormat Goping. Saya setuju. Sebab apa? Saya memang setuju sangat. Benda-benda ni juga berlaku di tempat saya dulu. Ada orang yang tak sempat sampai ke hospital, mati tengah jalan sebab ada ambulans yang tak sihat. Ambulans tu sendiri tak sihat. YB Menteri, Papar minta laluan. Papar minta laluan, Papar. 3 minit je. Ambulans juga. Boleh? Silakan. Boleh, Papar. Semua tunggu jawapan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih YB Menteri. Saya bagi pihak warga Papar ingin bertanya, macam mana sudah perkembangan hospital baru Papar yang mana sudah lama ditunggu-tunggu tapi belum siap lagi hingga ke hari ini. Kalau misalkan disebabkan oleh kontraktor yang tidak ada berkeupayaan sama ada dari segi teknikal ataupun dari segi kewangan, maka kita carilah alternatif lain supaya orang-orang Papar ini tidak kata orang susahlah untuk mendapatkan rawatan yang terbaik daripada kerajaan. Terima kasih. Saya ingat soalan tu dah dijawab masa rancangan Malaysia ke-12 dah dulu. ditanya dalam parlimen, tapi Yang Berhormat Papa dia nak merintih lagi. Ya. Kan? 2 minit Memang saya setengah. setuju dan insyaAllah kalau perlu nanti Tan Sri Pengerusi, saya boleh sediakan jawapan yang bertulis yang lebih detail. Ya, memang betul. Updates kepada Baru terima teks lagi daripada warga Papar ni. Ya itulah, tapi tak apa, kita akan tengok. Mungkin insyaAllah satu hari kita sampai di sana. Jadi berbalik pada ambulans tadi, yang saya nak menyatakan persetujuan saya tadi, dan kerajaan KKM memang amat prihatin tentang perkara ini. Sebab tu kita sedang fikirkan bagaimana kaedah-kaedah baru untuk menyediakan ambulans. Jenis-jenis ambulans yang sesuai di tempat-tempat, contohnya macam di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Dan juga kaedah-kaedah dan teknologi baru yang boleh, sebab sekarang ni tak macam dulu lagi. Kita tak boleh lagi ikut macam dulu, ambulans yang macam dulu. Ya, teknologi baru yang dapat membantu kita mempercepatkan supaya patient ambulans dapat datang on time seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Goping. Kebetulan soalan daripada Jerai ini pun sama juga. Ambulans di Hospital Yan, tapi spesifik di Hospital Yan.
Untuk maklumat yang berhormat, KKM sedang dalam proses akhir tender perolehan pembekalan 490 unit. Yang ini yang saya sebut tadi. Kenderaan ambulans Type B bersama kelengkapan peralatan perubatan bagi kegunaan hospital dan klinik kesihatan. KKM yang dilaksanakan secara tender terbuka. Anggaran pembekalan ambulans tersebut telah dikenal pasti berdasarkan keperluan di PTJ masing-masing dan pembekalan adalah secara berfasa. Selain itu, sebagai alternatif tambahan, KKM juga dalam fasa penyediaan skop projek bagi perancangan perolehan ambulans secara sewaan yang saya sebut tadi, leasing, yang akan dilaksanakan sebagai mengatasi kekurangan perkhidmatan ambulans di fasiliti KKM seluruh negara. Melalui kaedah sewaan adalah diharapkan isu kekurangan perkhidmatan ambulans di KKM dapat diatasi. Fungsi pengurusi bukan saja dapat diatasi, tetapi juga ambulans tu dalam keadaan yang sihat walafiat. Ambulans tu sendiri sihat. Kalau ambulans tu sakit, dia bawa orang sakit, jadi banyak masalah. Jadi itu sebab nampak saya banyak juga yang bertanya tentang soalan dengan ambulans ni. Jerai juga bertanya tentang perancangan Jabatan Pesakit Luar dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak di tempat. Ini mungkin yang akhir saya dapat bagikan. Tan Sri. KKM akan ambil maklum masih belum ada sebuah klinik kesihatan yang menyediakan kedua-dua perkhidmatan pesakit luar dan ibu dan anak di Yan. Buat masa ini KKM masih dalam proses mengenal pasti tapak sesuai untuk pembinaan sesebuah klinik kesihatan. KKM mengambil maklum akan kekangan ruang untuk penyimpanan rekod pesakit yang dihadapi di Hospital Yan. KKM sentiasa mengkaji keperluan menaik taraf fasiliti kesihatan tertakluk kepada keperluan perkhidmatan dan peruntukan keuangan kerajaan. Sempat lagi ke Tan Sri? Atau dah cukup? Saya boleh bagi jawapan yang bertulis. Ya. Tan Sri Pengerusi, saya juga dapati bahawa perbahasan yang berhormat, semua perbahasan yang baik-baik, tetapi banyak juga yang telah lari daripada butiran-butiran yang disebut. Walau bagaimanapun saya cuba sedaya upaya saya untuk memberikan jawapan secara bertulis kepada mereka yang telah berbahas. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang berhormat semua, masalah ialah bahawa wang sejumlah 28 bilion 30 juta ringgit Malaysia untuk kepala B42 anggaran perbelanjaan mengurus 2022 jadi sebahagian daripada jadual naklah disetujukan. Ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Sebulat suara disetujui, maka kepala B42 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah seterusnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P42 anggaran perbelanjaan pembangunan 2022 hendaklah diluluskan. Yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Sebulat suara juga disetujui, maka perbelanjaan di bawah kepala P42 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.